Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT di mana kita diberi peluang sekali lagi bertemu dalam siri Maddah Ulum Quran ataupun Tafsir wa Ulumi. Kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan Ulum Quran. Diharap kepada semua pelajar memberi perhatian kepada Maddatul Ulum Quran kerana maddah ini merupakan maddah yang boleh membantu dari segi pemerkahan dalam peperiksaan STAM nanti. Justru maddah ini tidak mengandungi banyak tajuk. Kita hanya dijadikan sukatan ataupun sukatan pada tahun ini hanya sebanyak 6 tajuk sahaja. Sedangkan markahnya hampir separuh daripada tafsir Al-Quran Al-Karim. Ini adalah tajuk-tajuk ataupun mawdu'at al-muqarrarah fi ulumul Quran. Pertama, Mabadi Ulum Quran, iaitu berkaitan dengan tarif-tarif Al-Quran dan juga fawaid-fawaid berkaitan dengan Ulum Quran. Yang keduanya ta'rif bil Quran Al-Karim wa bi asma'ihi wa maqasidih. Maksudnya pengertian tentang kitab Al-Quran dan juga nama-nama Al-Quran dan tujuan-tujuan Al-Quran diturunkan. Yang ketiga, awwalu ma nazala wa akhiru ma nazala min Al-Quran. Yang ketiga ialah ayat-ayat ataupun surah-surah yang awal dan yang kemudian diturunkan daripada Al-Quran, iaitu apakah tujuan ayat-ayat tersebut. Di antaranya ialah nasikh wal mansukh dan sebagainya. Tajuk yang keempat, Al-Makki wal Madani min Al-Quran Al-Karim, iaitu membincangkan tentang jenis surah, di mana Al-Quran terbahagi kepada dua jenis surah, iaitu surah dinamakan surah Makki dan surah Al-Madani min Al-Quran. Walaupun di sana terdapat beberapa surah bercampur antara Makki dan Madani. Tajuk yang kelima, Nuzulul Quranil Karim Munajjaman, iaitu mufarraqan. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, mengambil masa lebih daripada 20 tahun. Yang ketiga iaitu tafsir Quranul Karim, iaitu jenis-jenis tafsir, pengertian tafsir dan jenis-jenis tafsir Al-Quranul Karim. Pertama, soalan yang pertama, arif ulumul Quran wadhkur itsnaini min mabahithi. Berikan pengertian ulum Quran dan sebutkan dua daripada kajian ataupun penyelidikan berkaitan dengan ulum Quran. Jawapannya, yang pertama, arif ulum Quran. Ulum Quran hiya mabahithu tata'allaku bil Quranil Karim. Ulum Quran merupakan ilmu, ilmu-ilmu yang membuat kajian ataupun penyelidikan yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Antaranya kajian tentang turunnya Al-Quran Al-Karim, nuzul Quran. Antaranya iaitu qawaidul Quran, uslubul Quran, ahkamul Quran, jam'ul Quran, kitabatul Quran dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan mabahis. Kerana Al-Quran itu banyak bahagian di dalam Al-Quran. Termasuklah hukum-hukum syariat dan juga bagaimanakah Al-Quran itu diturunkan dan bila ia diturunkan. Ini semua ilmu ini ialah berkaitan dengan ulumul Quran. Di sini pelajar diminta supaya menyebut hanya dua sahaja daripada jenis-jenis mabahis tersebut. Antaranya yang diberi contoh sini ialah min nahiyatun nuzulih, iaitu berkaitan isnai min mabahithihi, awalan min nahiyati nuzulih, iaitu dari segi penurunan Al-Quran. Di bawah nuzulihi ini banyak juga yang dinyatakan berkaitan dengan nuzul Quran. Antaranya awal mazala wa akhir manazala, al-Makki wal Madani dan sebagainya.
Kemudian min nahiyati kitabati, yaitu berkaitan dengan kitabatil Quran. Berapa kali Al-Quran dituliskan, yaitu selepas Rasulullah SAW wafat, berlaku penulisan Al-Quran dalam bentuk mashaf ataupun dipanggil Jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran. Ini semuanya berkaitan dengan ulum Quran ataupun yang sebahagian daripada mabahith fil Quranil Karim. Soalan kedua adalah seterusnya, ma mawdu' ulumul Quran? Apakah sasaran ilmu ulum Quran? Sasaran ulum Quran ialah Al-Quranul Karim zatu. Ilmu ini sasarannya ialah Al-Quran, yaitu dari segi allati zatuhu min nawahil lati tata'allaqu bil Quranil Karim, yaitu dari segi yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Sebagai contoh, kalau kita belajar faraid, apakah sasaran ilmu faraid? Sasaran ilmu faraid ialah harta peninggalan si mati dan bagaimana cara hendak membagikan harta tersebut. Maka ulum Quran ini ialah sasarannya Al-Quranul Karim dari segi penyelidikan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Quran Karim sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ini maksudnya mawdu' ulumul Quran, yaitu sasaran ataupun fokus ilmu ulum Quran. Baik. Limadha sumiyat hadzal ilm bi ulumil Quran? Kenapa dinamakan hadzal ilmu ini dinamakan ulumul Quran? Walam yusammihi bi ilmil Quran, dan tidak dinamakannya sebagai ilmu Quran, yaitu mufrad. Kenapa ilmu ulum Quran ini dinamakan ulum dan tidak ilmu? Maksudnya beza di antara ulum ialah mufrad, jamak dan mufrad. Jawapannya, li'anna kulla mab'ath min mabahithihi yu'addu ilman mustaqillan qa'iman bidzatih. Maksudnya, kerana setiap penyelidikan ataupun kajian daripada kajian-kajian itu dikira sebagai satu cabang ilmu yang berasingan, yang berdiri di atas zatnya. Maksudnya, ilmu, satu-satu cabang ilmu di dalam Al-Quran ini luas. Maknanya tidak perlu kepada ataupun tidak perlu bergantung kepada ilmu lain untuk menjadikan dia satu ilmu. Ya, contohnya Nahul Quran. Para ulama telah menulis Nahu Al-Quran. Dan ulama lain pula telah menulis tentang Balaghatul Quran, Uslubul Quran, Qawaidul Quran, Qiraatul Quran, Asbabun Nuzul. Ini semua dikira satu ilmu, dan apabila dikumpul semua maka ia dinamakan ulum. Sebab itulah di sini dikatakan pengertian tajuk ataupun mata pelajaran kita ni dinamakan ulum Quran dan tidak dinamakan ilmu Quran. Seterusnya, soalan seterusnya, uskur salasata fawaidi ma'rifati ulumul Quran. Apa tujuan kita mempelajari ulum Quran? Di sini diminta disebutkan 3 ma'rifah. Fawaid. Apa faedah mengetahui atau mempelajari ulum Quran? Faedah pertama, ziyadatul ma'rifah bihidayatil Quran wa adabihi wa ahkamihi wa tashri'atih. Menambahkan pengetahuan tentang hidayah yang ada di dalam Quran, yaitu 7 ajar di dalam Al-Quran. Kita biasanya membaca Al-Quran, tetapi kita tidak tahu apa yang ada dalam isi Al-Quran. Sekiranya kita tidak mempelajari tafsir, kita tidak membaca tafsir. Bila kita membaca tafsir, maka dengan sendirinya kita akan memahami ayat-ayat yang
memberi petunjuk kepada kita. Ayat-ayat yang mengajar kita tentang adab. Ada adab. Wa ahkamihi, dan juga hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Wa tasyri'atihi, dan pensyariatan yang berlaku dalam Al-Quran. Sebagaimana adab, akhlak kita. Allah ajar kita supaya kita ni sentiasa wabirrul walidaini, wabil ihsan, wabil walidaini ihsana. Contohnya itu adab. Kemudian hukum, dari segi hukum, makan, minum dan sebagainya. Wa tasyri'atihi, hukum-hukum syariat yang Allah turunkan kepada kita. Maka inilah yang dimaksudkan ziyadatu ma'rifah bihidayatil Quran wa adabihi wa ahkamihi wa tasyri'atihi. Sanian, yang keduanya, ar-raddu ala syubhat al-jahilin wal haqidin. Dengan mempelajari ulum Quran, kita dapat menolak syubhat-syubhat ataupun keraguan yang ditimbulkan ataupun yang dihasilkan oleh puak-puak jahil tentang Al-Quranul Karim. Wal haqidin, puak-puak yang dengki dengan Al-Quran Al-Karim, sebagaimana berlaku di Eropah pada hari ini. Mereka membakar Al-Quran, mereka melempar Al-Quran, mereka menghina Al-Quran. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu menceritakan kebenaran. Mereka tidak tahu apa isi Al-Quran. Allati atharuha haula Al-Quran, di mana mereka menyebarkannya tentang kononnya Al-Quran, tentang apa? Tentang Al-Quran Al-Karim kepada orang ramai. Jadi kita belajar ulum Quran ini banyak faedah. Ya? Kita dapat menolak kata-kata orang-orang jahiliyah, pupuk jahil tentang Quran ni. Macam-macam dia kata dalam Quran. Sebagai contohlah, kita tengok, dia kata Al-Quran ini mengajar orang itu membunuh. Tapi dia tidak baca ayat lain. Bagaimana Al-Quran itu mengajar kita supaya jihad. Dalam bab jihad contoh, kita umat Islam tidak digalakkan untuk membunuh sesuka hati. Tetapi dalam jihad, apabila musuh menyerang kita, maka kita mesti wajib mempertahankan diri. Bukan kita menyerang orang dahulu. Ini maksud. Ini kena faham. Sebab itulah bila kita belajar ulum Quran, kita akan dapat menolak kata-kata orang terhadap Al-Quran Karim. Sebagai contoh Ustaz, sebutkan sini ialah seperti mana Dr. Zakir Naik. Beliau sangat alim dalam ulum Quran. Sebab itulah beliau dapat berhujah dengan orang-orang yang bukan Islam dan mematahkan hujah-hujah mereka, yang mana mereka menduduh pelbagai tuduhan terhadap Al-Quran Karim. Yang ketiga, ma'rifah asyurut allati yajibu tawafuriha fi man yuridu tafsir Al-Quranil Karim. Ma'rifah asyurut allati yajibu tatawafuruha fi man yuridu tafsir Al-Quranil Karim. Baik, maksudnya mengetahui syarat yang wajib dimiliki bagi orang yang ingin menjadi seorang ahli tafsir Quran. Baik, maksudnya kita kalau nak belajar tafsir ni, nak jadi pentafsir, mesti tahu syarat. Syarat-syarat sebagai seorang pentafsir. Pertama, mesti memahami bahasa Arab. Yang keduanya, memahami hadis-hadis Nabawi. Ya, hadis, semua jenis hadis berkaitan. Mengetahui tentang penurunan ayat dan sebagainya, barulah layak menjadi seorang pentafsir Al-Quran. Bahasa Arab, dari segi balaghahnya, dengan segi nahunya, bahasa-bahasa, kebanyakan bahasa Arab, lain-lain selain pada bahasa Quraisy dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan, termasuk dalam syarat-syarat menjadi seorang pentafsir. Ini tiga perkara makrifah ulum Quran, fawaid makrifah ulum Quran. Jadi diharap pelajar mesti hafal. Seterusnya, Al-Quranul Karim
Ini di bawah tajuk Al-Quran Karim wa maqasidihi. Arif Al-Quran lughatan wastilahan. Beri pengertian Al-Quran lughatan wastilahan. Al-Quran lughatan masdarun kal qiraah. Quran ni asal kataan dia seperti qiraah. Ya, kalimah Quran tu sendiri tu ambil pada fa'il mushtaqun min al-fi'li qara'a bimakna tala. Jadi kalimah Al-Quran itu sendiri itu menunjukkan bahawa buku Quran itu ialah untuk dibaca. Ya, bukan disimpan, bukan dijadikan hiasan, tetapi mesti dibaca. Sebab Allah sendiri meletakkan nama Quran itu sebagai Quran daripada asalnya qara'a. Dan ayat yang pertama juga turun ialah Iqra. Menunjukkan bahawa ilmu itu dicapai melalui qiraah, membaca. Ya, membaca itu asas ilmu. Baik. Ustaz nak sebut sini iaitu tentang ta'rif. Baik. Al-Quran lughatan masdar kal qiraah mushtaqun min fi'lin qara'a bimakna tala, iaitu membaca. Diambil perkaraan ini dia macam qiraah. Kemudian ambil daripada fa'il madhi dia daripada qara'a yang bermaksud tala. Ayat Quran lain ada sebut yatluna alaihim ayati. Ya, yatlu maknanya membaca kepada mereka. Rasulullah membaca ayat Allah kepada para sahabat ataupun orang-orang mukminin. Wastilahan dari segi istilah wa kalamullah al-mu'jiz. Al-Quran itu kalamullah al-mu'jiz. Baik. Sila perhatikan di sini ada satu perkataan kalam. Ya. Jawapan tidak akan diterima tanpa perkataan kalam. Kalau ada yang menulis kitabullah mardudun, tidak diterima, ditolak. Jawapan ini ditolak. Maksudnya kalamullah al-mu'jiz, Al-Quran itu merupakan firman Allah yang adanya mukjizat. Al-munazzalu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Al-manqulu bitawatur, yang telah dipindahkan secara ramai-ramai daripada sahabat. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang mana membacanya adalah merupakan ibadah. Itulah Al-Quran. Ya, sekali lagi cuba lihat al-manqul, beri perhatian, wa mesti ada kalamullah. Jangan kata kitabullah. Ya. Kalamullah al-mu'jiz, bermukjizat. Macam mana mukjizat ni? Kita tengok mana Quran ni ada mukjizat? Sedangkan kita baca macam biasa aja. Tidak. Ya. Ia merupakan mukjizat. Mukjizat Al-Quran ini sehingga akhir dunia ataupun sehingga kiamat. Kita akan bincangkan perkataan mukjizat ini dalam bab i'jazul Quran. Baik. Yang keduanya al-munazzal. Maknanya Al-Quran itu diturunkan. Diturunkan mesti daripada tempat yang tinggi. Kepada siapa? Ala rasulihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak kepada Nabi, kena ada Nabi. Sebab apa? Kalau kita tak tulis Nabi, sebab banyak Al-Quran yang banyak kitab yang diturunkan oleh Allah seperti Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Tapi kepada nabi-nabi, para anbiya yang lain. Adapun Al-Quran ini ialah kalamullah. Ya, al-mu'jizu al-munazzalu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-manqulu, yang telah dipindahkan bitawaturi, yakni jemaah kumpulan yang ramai di kalangan para sahabat. Maksudnya Rasulullah SAW apabila menerima Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat yang jumlahnya bukan sedikit, yang dengar daripada Rasulullah SAW. Baik, al-muta'abbad bitilawatihi, membacanya merupakan ibadat. Membaca Al-Quran ini, maksud ibadat ialah Allah memberikan kita ganjaran lebih daripada
kita membaca buku-buku lain. Walaupun buku agama, tapi pahalanya tidak sampai sebagaimana ataupun tidak setara, tidak standing dengan Al-Quran Al-Karim. Kerana satu huruf itu diberi 10 ganjaran. Dan Rasulullah bersabda, lam aqulu alifun harfun, lam aqulu alif lam min harfun. Rasulullah bersabda, aku tidak kata alif lam min itu satu huruf, tetapi alif merupakan satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maksudnya 3 itu diberi 30 dia diberi ganjaran, dan dikali pula dengan 10. Inilah kelebihan membaca Al-Quran Al-Karim. Soalan seterusnya, uskur salasatan min asma'il Qur'anil Karim mustadillan bid-dalil. Baik. Sebutkan 3 daripada asma'il Qur'anil Karim disertai dengan dalil. Mustadillan bid-dalil, yaitu dengan tunjukkan dalil daripada Al-Quran Karim. Awalan, kalimah Al-Quran. Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadza Al-Quran. Ada kalimah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk. Lillati hiya aqwam, kepada yang lebih istiqamah, qawim, kuat, teguh. Yang keduanya Al-Kitab. Nama Al-Quran juga Al-Kitab. Kalau Ta'ala, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ayat ini masih panjang lagi. Kalau pelajar nak sambung lagi pun boleh juga. Baik, Al-Furqan. Yang ketiga. Qala Allah Ta'ala, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdih. Sampai akhir ayat. Ayat ini boleh ditambah sehingga akhir ayat. Ustaz ambil sebahagiannya kerana kita nak besarkan ayat ini, tidak ada ruang supaya lebih jelas. Rujuk balik dalam buku teks. Baik, ini 3. Yang keempat, az-zikru. Di mana perkataan zikru? Az-zikru iaitu zikrun. Wa hadza zikrum mubarakun anzalnahu. Maknanya sesungguhnya Al-Quran ini mubarak, yang kami telah turunkannya. Jadi kataan az-zikru di sini tidak ada alif lam, kerana dia sudah menjadi makrifah. Untuk menulis ayat ini mesti nama ini mesti adanya alif lam makrifah. Walaupun dalam ayat Quran ini tidak ada alif lam. Kerana di sini sudah ada makrifah, iaitu wa hadza zikrun, menunjukkan itu ialah kitab Al-Quran. Sekiranya kita nak letakkan nama, mesti ditambah dengan alif lam supaya ia menjadi makrifah. Baik. Yang kelima, at-tanzil. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya kitab itu latanzil, merupakan kitab at-tanzil, iaitu Al-Quran Rabbil Alamin, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala. Baik. Di sini peringatan kepada pelajar, hafal sekurang-kurangnya 3 nama Al-Quran serta dengan dalil. Sebab kebiasaan soalan diminta supaya sebut 3 sahaja daripada nama-nama Quran Al-Karim yang disebut di dalam buku ini. Seterusnya, mal maksud min nuzulil Quran. Ini berkaitan dengan nuzul Quran. Apakah maksud Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan kepada umat manusia? Maksud cara umumnya ialah lihidayatin nas ila ma yus'iduhum fid dunyahum wa akhiratuhum. Lihidayatin nas, tujuannya ialah memberi hidayah kepada manusia, petunjuk kepada manusia, ila ma yus'iduhum, ke arah
kebahagiaan mereka di dunia wa akhirah, dan juga di akhirat. Bagaimana Al-Quran itu memberi petunjuk kita di dunia? Ya, mungkin kita tak perasan apakah Al-Quran, apa yang diberi tunjuk Al-Quran Karim pada kita. Hakikatnya Al-Quran ini merupakan buku panduan untuk memberi panduan kepada manusia dan juga memperbaiki kerosakan yang ada pada manusia. Ya. Apakah panduan tersebut? Panduan tersebut ialah tunjuk cara macam mana kita nak hidup. Al-Quran menghuraikan. Ya. Antaranya Al-Quran memerintah kita atau menggalakkan kita supaya kita tidur pada waktu malam. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kalau kita dapat ikut peraturan Al-Quran ini, maka kita akan menjadi bahagia. Tubuh kita jadi sehat. Tidur pada waktu malam, bekerja pada siang hari. Dari segi makan dan minum, Al-Quran ajar kita supaya carilah makan yang halal. Halalan thayyiban. Halal dan berkhasiat. Bukan setakat halal saja. Maka bila makanan itu berkhasiat, kita makan itu halal, itu berkaitan dengan akhirat, hukum Allah. Tapi thayyiban itu berkaitan dengan diri kita untuk khasiat. Makanan yang baik. Bila makanan yang baik memberi kesihatan pada diri kita, maka kita pun hidup bahagia. Al-Quran ajar kita supaya kita berusaha. Bila berusaha, Allah akan beri rezeki kepada kita. Dengan datangnya banyak rezeki, alhamdulillah kita dapat hidup bahagia di dunia. Dan di akhirat pula, Allah SWT mengajar kita bagaimana kita beribadat. Bagaimana kita melaksanakan hukum Allah. Bagaimana kita bermuamalah dengan jiran kita supaya semua perkara itu berjalan dengan baik. Jadi inilah yang dimaksudkan hidayah. Mal maksud min nuzulil Quranil Karim. Awalan li hidayatin nas ila ma yus'iduhum fid dunyahum wa akhiratihim, ialah memberi hidayah kepada manusia ke arah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seterusnya, uskud mumayyizat hidayati ammah wa tamah wa wadihah. Baik. Sebagaimana kita sebut tadi bahawa Al-Quran itu merupakan hidayah kepada manusia untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Maka hidayah itu terbagi kepada 3 jenis. Hidayah yang dimaksudkan tadi ialah terbagi kepada 3 jenis ataupun perbezaannya. Pertama dipanggil hidayatu ammah. Yang keduanya hidayatu tammah. Dan yang ketiganya hidayatun wadihah. Baik, maksud hidayatut tamah amma annaha syamalat as-saqalain. Hidayah ini dituju kepada 2 jenis makhluk as-saqalain, iaitu al-ins wal jin. Fi kulli zamanin wa makanin. Maksudnya hidayah ini dituju, Al-Quran ini merupakan kitab hidayah kepada 2 makhluk, yaitu as-saqalain, yang ditaklifkan oleh Allah SWT menerima Rasulullah SAW. Barang siapa yang beriman kepada Nabi, sama ada di kalangan manusia dan jin, fi kulli zaman, maka dia akan dinamakan mereka telah mendapat hidayah. Itu dipanggil hidayah ammah secara umum. Yang keduanya hidayatut tamah. Hidayatut tamah tadammanat umuran yahtaju an-nasu ilaiha fi aqaidihim wa akhlaqihim wa ibadatihim wa muamalatihim. Ya, ini dipanggil hidayah tamah. Maksudnya hidayah ini mengandungi perkara-perkara yang diperlukan oleh manusia dalam akidah mereka, yaitu kepercayaan mereka, wa akhlaqihim, tentang akhlak mereka, wa ibadatihim,
wa muamalatihim. Yang ketiganya hidayatun wadihah, yaitu annaha aradat mawdu'at. Hidayah ini adalah hidayah yang nyata dan jelas, perkara-perkara yang berlaku di hadapan mata manusia. Wal qadaya ardan rai'an mu'athiran yajma' bainal idah wal ikna. Ya, kita akan huraikan satu persatu hidayah ini supaya ianya lebih jelas insya-Allah.